المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suara didengari lah. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi dapat bersama-sama untuk meneruskan lagi perbincangan kita berkaitan dengan ilmu saraf, yang mana kita dah sepakati nak menggunakan satu matan yang dipanggil sebagai matan as-saghir, sarf as-saghir, sarf as-saghir. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah membincangkan an-naw' al-thani min al-fi'li. Okey, an-naw' al-thani min al-fi'li. Al-fi'lu al-mazid wa huwa khamsatu aqsam. Yang mana an-naw' al-awwal min al-fi'li adalah al-fi'l al-mujarrad. So fi'l mujarrad ada dua, sama ada thulathi ataupun rubai. Dan kita juga alhamdulillah telah selesai membicarakan al-qismul awwal, iaitu al-thulathi al-mazid biharfin. Okey, al-thulathi al-mazid biharfin, iaitu huruf yang bertambah adalah yang pertama hamzah qata' dan yang kedua tad'if ataupun ain yang digandakan, dan yang ketiga adalah penambahan huruf alif di antara fa'ul fi'il dan juga ain al-fi'il. Kita dah tengok juga maksud-maksud yang terlibat sekiranya berlaku pertambahan kepada al-thulathi al-mazid. Kita dah tengok secara ringkas. Kesimpulan yang kita dapat adalah memang ada beberapa perkara ataupun beberapa situasi memang ada berlaku perubahan, dan juga ada beberapa situasi tidak berlaku pun perubahan dari segi makna. Sebagai contoh, perkataan safara, sebagaimana kita gunakan safara, begitulah juga safara. Okey, itu kita dah perhatikan dan kita dah bincangkan pada kelas yang lalu. InsyaAllah pada kelas hari ini kita akan meneruskan lagi perbincangan kita pada tajuk al-qismu al-thani, iaitu al-thulathi al-mazidu biharfaini walahu khamsatu abniyatin wahya in fa'ala nahu in kasara wal ba' ifta'ala nahu i'tadhara wal jim tafa'ala nahu ta'alama wal dal tafa'ala nahu ta'allama wal ha' if'alla nahu ihmarra. Okey, suka saya nak ingatkan sekali lagi, makna-makna yang disenaraikan ini merupakan ijtihad ataupun usaha yang dijalankan oleh
pengkaji saraf, ilmu saraf, pengkaji ilmu bahasa Arab lah secara umum. So mereka simpulkan, bila mereka perhatikan beberapa konteks ayat, mereka keluarkan, oh kalau berlaku pertambahan huruf sedemikian, akan membawa maksud sedemikian. Tapi tidaklah secara muktamad. Dia bergantung kepada konteks ayat. So pada hari ini kita akan tengokkan, kita akan melihat al-qismu at-tani, yang mana sulasi tersebut ditambah dengan 2 huruf. So untuk ini kita ada berapa jenis, kita ada berapa bentuk, kita ada 5 bentuk. Yang pertama kalau kita tengok adalah in fa'ala. In fa'ala. Okey, saya nak tanya, alif yang kat depan tu dipanggil sebagai alif apa? Yang in fa'ala tu, alif kat depan tu dipanggil sebagai alif apa? Alif apa? Alif wasal. Hamzah ataupun alif wasal dipanggil sebagai hamzah wasal lah. Itu yang lebih tepat. Saya saja guna alif. Alright. Okey. Kenapa adanya hamzah wasal dengan hamzah qata'? Saya rasa antum semua dapat dah tahulah beza hamzah wasal dengan hamzah qata'. Kenapa ada apa perbezaan sebenarnya antara hamzah wasal dengan hamzah qata'? Ada tahu tak? Ada siapa yang boleh share tak? Baris. Maksud baris apa? Satu ada baris, satu tak ada baris. Satu ada baris. Okay, sorry. Sekali lagi. Satu ada baris, satu tak ada baris. Yang mana ada baris, yang mana tak ada baris? Hamzah ada baris. Hamzah yang mana? Cuba lengkapkan ayat tu. Ada 2 Hamzah. Hamzah qata'. Ya. Hamzah qata' ada baris, okey. Hamzah yang mana tak ada baris? Hamzah wasal tak ada baris. Hamzah wasal tak ada baris. Kalau tak ada baris, macam mana kita boleh baca in fa'ala? Macam mana kita baca in fa'ala? Okey, tak. Sorry, macam mana? Dia bukan baris asli. Bukan baris asli. Okey, ahsan. Bolehlah. Itu bukan baris asli, betul? Kita boleh pakai kita boleh terima jawapan tu. Sebab kita ada 2 saya nak antum semua perhatikan betul-betul Ini kita masuk sikitlah kaedah imla. Minta maaf lah sebab mungkin kelas saya ni panjang sikit sebab macam-macam saya campur. So kat sini kita cakap kita ada 2 hamzah. Okey, hamzah wasal dan hamzah al-qata'. Okey, kita ada 2 hamzah. Contoh hamzah qata' kita ada dengan inilah. In fa'ala. So macam kalau kita cakap, so hamzah qata' ni dia ada baris. Yang memang baris dia lah. Okey, af'ala. Dan baris untuk hamzah wasal ini, hamzah wasal baris dia tergantung kepada huruf yang ini nombor 1, nombor 2 dengan nombor 3. Huruf yang ketiga. Okey, huruf yang ketiga. Sekiranya baris atas, okey, ataupun baris bawah, biasanya kita akan baca yang ini baris bawah. Sekiranya huruf yang ketiga ni baris depan, so yang ni pun akan baca baris depan. Jadi ada yang mengatakan, okey, asal kepada in fa'ala dia, dan juga kalau kita nampak dia bukan in fa'ala sajalah, kalau ada apa-apa perkataan yang di hadapannya hamzah wasal, dikatakan hamzah wasal ni sebenarnya tidak wujud. Tidak ada pun. Asal kepada perkataan tersebut hanya, contoh kita ambil in fa'ala hanya ini sahaja. In fa'ala. Hanya ini sahaja perkataan asal dia. Tetapi
ada satu kaedah Arab cakap. Setiap perkataan Arab, perkataan mana perkataan Arab tidak boleh bermula perkataan tersebut dengan huruf yang berbaris sukun. Okey? Huruf yang berbaris sukun. Sebab itu diwujudkan. Yang ni kan huruf baris sukun kan, fa'ala kan. Sebab itu diwujudkan satu hamzah yang dipanggil sebagai hamzah wasal ataupun diwujudkan satu huruf yang dipanggil sebagai hamzah wasal untuk memberikan baris kepada perkataan ini. Untuk memberikan baris kepada perkataan ini. So, bila kita ada satu huruf ni, jadi kita dapatlah membaca perkataan ini dengan lebih tepat. So, kalau tak ada, kalau hamzah ni tak ada, so perkataan ni dia tidak valid lah. Dalam ikut kaedah bahasa Arab, tidak ada satu perkataan dalam bahasa Arab yang bermula dengan huruf berbaris sukun. Sebab itu adanya hamzah wasal. Allah Ta'ala alam. Jadi ada perbincangan panjang lah sebenarnya hamzah wasal. Kalau tengok dalam imla tu ada beberapa perkataan yang ditulis dalam hamzah wasal. Cuma ni yang jelas sekiranya fi'al tersebut memang menggunakan hamzah qata', jadi masdar dia mesti ada hamzah qata'. Masdar pada fi'al tersebut. Sekiranya perkataan tersebut tidak ada hamzah qata' ataupun digunakan hamzah wasal, janganlah kita memandai-mandai menambah hamzah kat situ. Contohnya al-ijtihad. Al-ijtihad. So, ijtihad kat situ. Betul lah. Di ijtihad dia ada. Ijtahada. So, hamzah kat sini yang digunakan adalah hamzah wasal. Jadi tak perlu kita untuk menambah hamzah qata' kat sini. Salah. Okey, perhatikan. Antum semua kena jagalah dari segi bab penulisan. Panjang bab penulisan pula. Alright. So kita sambung kepada perbincangan kita. Sambung pada perbincangan kita iaitu berkenaan dengan al-mazid biharfain. Dan yang pertama adalah huruf alif ataupun hamzah. Alamak, merah pula. Hamzah wasal dan juga nun. So, untuk ini ada beberapa poin yang penting kita perlu tahu. Yang pertama, sekiranya fi'il yang datang atas wazan in fa'ala, kebiasaannya, lazimnya fi'il tersebut adalah fi'il lazim. Fi'il lazim. Okey, saya ulang balik. Kebiasaannya fi'il yang datang atas wazan in fa'ala, tinggal titik pula. In fa'ala, fi'il tersebut akan datang dalam bentuk fi'il lazim, tidak memerlukan kepada maf'ul bih. So antara contoh adalah in talaqa. In talaqa. So, macam mana kalau fi'il yang sebelum ataupun fi'il sulasi mujarrad adalah muta'addi? Kan? Kita faham kita faham bahawa yang mazid ni biasanya terbina di atas fi'il mujarrad ataupun fi'il sulasi mujarrad. So daripada fi'il sulasi mujarrad ni ditambah huruf. So sekiranya yang sulasi dia ini, sulasi dia daripada mujarrad, so ditambah nun, tambah alif. Sekiranya asal fi'il ni adalah muta'addi, so macam mana?
Kan? So asalnya fi'al tersebut asalnya memang dah muta'addi. So dia boleh disirah ataupun dia boleh dilenturkan, dileburkan menjadi ikut acuan in fa'ala. Adakah apa yang akan berlaku kepada sifat muta'addi dia ni? So sifat muta'addi dia ni akan hilang dan kekal in fa'ala tersebut akan kekal menjadi lazim. Okey? Contoh Contoh perkataan kita ada kat sini adalah kasarah lah. Kasarah ni basically dia kita memecahkan ataupun merosakkan lah. Okey? Memecahkan. Kasar tu apa? Kasar tu az-zujaj. Silap. Tengok tulis betul-betul. Kasar tu az-zujaj. So kat sini jelas. Ini adalah maf'ul bih. Ini adalah maf'ul bih. fi'il. Ya betul. Yang ni adalah fi'il Ta'ati. muta'addi. Yes. Ahsanti. Fi'il muta'addi. So sekiranya, sorry saya kena buka page lain. Kita pernah dengar tak fi'il ni? Pernah dengar tak fi'il ni? Inkasara. Pernah dengar kan? So, inkasara ni dia atas wazan apa? Atas wazan in fa'ala. Automatically, daripada maf'ul bih ni, dia akan berubah menjadi apa? Dia akan berubah menjadi fa'il kat sini. Inkasara az-zujaj. Okay? So maksudnya apa? Yang pertama tadi, ayat pertama kasar tu az-zujaj, aku telah merosakkan ataupun aku telah memecahkan kaca. Tetapi in kasar az-zujaj, kaca tersebut telah pecah. Dia tu. Kaca maksud kesan daripada kita pecahkan dia, kesan dia terus dia macam itulah. Kalau dalam ni dia cakap apa? Atharul fi'l yadhharu ala maf'ulihi. So maf'ul tu kesan dia macam kat sini dia bagi impak. Fi'il ni seakan-akan menceritakan impak yang berlaku kepada fa'il tersebut. Maf'ul tersebut. Okey? So nun kat sini nun ni okay, nun ini nun ini nun ni dipanggil sebagai nun al-mutawa'ah. Dia punya istilah dalam bahasa Arab dia adalah mutawa'ah. Mutawa'ah ni maksudnya dia daripada something tu dia, macam ni saya cakap mutawa'ah ni. Allahu Akbar. Macam mana mutawa'ah ni, apa dalam bahasa Melayu kita nak cakap mutawa'ah ni? Ustaz, saya cari. Lupa nak mutawa'ah. Kalau biasa mutawa'ah ni macam tu lah. So daripada perkataan tersebut, contohnya fataha. Fatahtu al-bab. Fatahtu al-bab. So jadi bila dia boleh, kalau kita nak ceritakan pintu tu buka saja, kita cakap in fatahal bab. Okey, pintu telah pun terbuka. Macam itulah. Mutawa'ah. Tak ada pula. Tak apalah, antum carilah. Maksudnya yang sesuai dalam bahasa Melayu saya pun tidak terang macam mana. Tapi nak katanya yang ni adalah mutawa'ah lah. Dia punya makna adalah makna mutawa'ah. Jadi macam kesan. So bila kita dah buka pintu tu, maka pintu tu terbuka. So kesan terbuka itu dipanggil sebagai mutawa'ah. Sebab apa mutawa'ah? Sebab dia ikut pada apa yang telah berlaku sebelum itu, kita buka pintu. Macam complicated kan, seram. Lebih kurang macam tu lah. Okay? In fa'ala. Alright. Itu untuk yang pertama, iaitu in fa'ala. Okay. Untuk in fa'ala ni
hanya ada satu makna sahaja. Okey. So terus kepada yang seterusnya. Yang seterusnya apa? Seterusnya adalah ifta'ala, iaitu i'tazara. Contohnya adalah i'tazara. So untuk ifta'ala ni ada beberapa makna juga. Untuk ifta'ala ni ada beberapa makna. Antara makna yang pertamanya adalah mutawa'ah juga. Okay, mutawa'ah juga. Dia sama macam yang tadi lah. Dia mau masuk mutawa'ah. Al-mutawa'ah ni adalah ifta'ala. Ifta'ala. Ifta'ala antara makna yang pertama adalah al-mutawa'ah juga. Al-mutawa'ah. Okey. So, untuk yang ini dia ada beberapa pecahan. Okey, mutawa'ah bagi ifta'ala ni dia ada beberapa pecahan. Yang pertama, dia datang daripada fa'il sulasi. Fa'il sulasi al-mujarrad. Fa'il sulasi al-mujarrad. Fa'il al-sulasi al-mujarrad. Contohnya apa? Contohnya adalah jama'tu ataupun jama'tu al-kutub. Aku telah menghimpun, menyusun. Dia bukan menghimpun lah. Jamak ni menghimpun lah. Dia bukan nyusun. Dia menghimpun je. Aku telah menghimpunkan buku. Jadi mutawa'ah jadi apa? Ijtama'a al-kutub. Itu untuk sulasi al-mazid. Okey. Seterusnya pula, ifta'ala ni juga boleh datang daripada fa'il apa? Fa'il sulasi al-mazid bil hamzah. Al-sulasi al-mazid bil hamzah. Contohnya pada kat sini, contohnya kita ada asma'tuhu ataupun ansaftuhu ansaftuhu. 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 Fantasafa. So asal daripada ansafa lah. Ansafa ni banyak maksud. Boleh jadi ansafa tu maksud insaf. So dia banyak maksud. Kita kena tengok kepada konteks ayat tersebut. Ansaftuhu. So antara maksud yang untuk yang ni, maksud ansaftuhu yang kita nak maksudkan kat sini adalah macam aku telah membahagikan dia, menjadikan dia separuh. Maka dia telah menjadi separuh. Contohnya kita ada kat sini. Ansafa sana. Kat sini dia membawa bukan ansaf yang insaf mu'tadil tu tak. Ansafa kat sini dia membawa maksud. Saya ni saya buang. Ansaftu apa ya? Ansaftu apa ni cakap sini? At-tuffah. Ansaftu at-tuffah. At-tuffah.
Okay, ansaftu at-tufaha, aku telah macam membelah apple atau membelah apple kepada separuh. Lebih macam itulah dia punya maksud ayat. Fantasafat at-tufah. Itu maksudnya. Okey, itu kalau daripada fi'il sulasi mazid bi hamzah. Dan yang terakhir, okey, ifta'ala ni juga untuk membawa maksud mutawa'ah boleh datang daripada fi'il sulasi al-mudha'af. Sorry, apa titik kat mim ni? Al-mudha'af al-'ain. Contohnya apa? Qarrabtuhu. Qarrabtu. Kita pakai qarrabtuhu ni kadang-kadang tak jelas. Okey. Saya nak fikir ayat jap. Qarrabtu, apa yang nak buat qarrabtu? Qarrabtu apa? Qarrabtu kitabi kan. Okey, qarrabtu kitabi. Okey, aku telah membuatkan. Dia qarrabtu ni dia telah membuatkan buku dia. Okey, kalau ingat balik, qarraba ni antara maksud dia apa? Qarraba. Okey. Antara maksud dia juga kat sini yang kita boleh tahu qarraba ni adalah untuk ta'diyah daripada qaruba. Okey, qaruba. Daripada qaruba. Okey, kita tambah ini qaruba telah apa? Telah hampir. Okey, yang ni kemudian kita tukarkan dia menjadi kita tambahkan sabdu kepada ainul fa'il jadi qarraba yang bermaksud menghampirkan. Contohnya qarrabtu kitabi. Okey, qarrabtu kitabi. Kemudian daripada qarraba dia boleh transform menjadi iqtaraba. Iqtaraba kitabi. Okey? Faham tak? Ada soalan ke? Setakat ni saya tulis balik. So yang ni ayat dia daripada qaruba, ini qaruba kitabi. Itu kita buat qarrabtu kitabi. Okay. Kemudian adanya iqtaraba kitabi. Okay. So kalau kita perhatikan di antara ni dengan ni macam lebih kurang je. Kalau kita tengok ayat macam ni lebih kurang je. Qaruba dengan iqtaraba ni macam lebih kurang je. Dua-dua membawa maksud kitab aku telah hampir. Okay. Tetapi kat sini untuk yang bawah ni kita faham kat bawah ni apa yang kita boleh faham daripada ayat di bawah ni adalah kitab dia ataupun kitab ni asalnya jauh. Kemudian kita dekatkan. Maka kitab tersebut telah menjadi dekat. Okey? Telah menjadi dekat. Ini kita boleh faham. Beza antara qaruba dengan iqtaraba kita boleh faham macam tu. Okey? Ada soalan? Jelas yang ni? Ada soalan je? Jelas boleh follow? Jelas, Ustaz. Boleh. Faham. Alright. Kalau faham, alhamdulillah. Alright. So itu maksud yang pertama untuk ifta'ala iaitu mutawa'ah. Dan kita tahu daripada ini, daripada ifta'ala ni untuk membawa maksud mutawa'ah boleh datang daripada tiga sumber. Sama ada sulasi mujarrad, kemudian sulasi al-mazid bil hamzah dan yang ketiga sulasi al-mudha'af al-ain. Itu jelas. Okay, yang kedua pula kita ada kat sini yang bermaksud
Al-ishtirak. Al-ishtirak. Contohnya, iqtatala. Zaidun wa Amrun. Harap tak ada siapa nama Zaidun kat sini ya. Dengan Amrun tak ada siapa nama kat sini lah. Ini sebagai contoh. Bahaya sebenarnya contoh-contoh ni. Dia takut jadi, na'udzubillah, takut jadi. Iqtatala Zaidun wa Amrun. Okey. Al-ishtirak. Al-ishtirak maksudnya apa? Dia berkongsi. Okey. Berkongsi, berbunuh. Zaidun dan Umar ni sama-sama kongsi berbunuh. Itu al-ishtirak. Al-ishtirak. Saling berkongsi. Okey? Iqtatala ni boleh jadi bunuh ataupun boleh jadi maksud struggle pun boleh. So Zaid dengan Umar ni sama-sama berkongsi satu fa'il iaitu struggle. Mereka itu saling berjuang. Lebih kurang macam itulah. Al-ishtirak, berkongsi. So kalau nampak kat sini, kalau nampak kat sini, iqtatala ni seakan-akan dia macam sekali lagi saya ulang balik. So ayat ni saya okey, tak apa. Iqtatala tadi kan, iqtatala. So kat sini dia seakan-akan ifta'ala yang bermaksud ishtirak ni seakan-akan fa'ala. Okay, yang membawa maksud ataupun kita pakai sini qatala. Okey. Qatala. Okey. Seakan-akan kat sini dia membawa maksud yang sama. Tapi memang dia bawa maksud yang samalah. Cumanya yang membezakan kat sini adalah kalau kita pakai fi'il qatala, so kat sini kita ada Zaidun, Amran. Okay, Amran. Apa kita pakai sini Muhammad ni tak jelas. Muhammadun. Sini Muhammadan. So ini yang nampak berbeza sedikitlah antara qatala dengan iqtatala. Okay, so basically dia punya makna kat sini hampir samalah. Berkongsi makna yang sama iaitu saling berbunuhan. Okay, saling yang sini cerita sebagai iqtatala lah, saling berbunuhan. Okay. So cuma yang ini dia ala tariqi, sini ataf, sini panggil ataf lah, dia ataf ma'tuf. Yang ini maf'ul bih. So ni ataf. Okey. Itu untuk ifta'ala. Yang kedua maksud adalah ishtirak. Dan yang terakhir, sebenarnya ada lagi beberapa, tapi saya nak fokuskan yang ni je.
Yang terakhir ada al-mubalaghah, yang bermaksud al-mubalaghah. Okey. Contohnya kita ada apa? Contohnya kita ada iktasaba. Okey. Iktasaba. Maksud iktasaba ni, kasaba ni maksudnya kita memperoleh. So memperoleh iktasaba, iktisab. Iktisabul lughah. Kenapa kita pakai iktisabul lughah? Sebab iktisab tu nak tunjuknya kita ni ada satu usaha yang kuat untuk mendapat bahasa tersebut, iktisab. Iktisabul lughah, iktisab. Contohnya iktasaba maal buat apa kita cakap ni? Ilman. Iktasaba ilman. Maksudnya dia menuntut ilmu dalam keadaan yang bersungguh-sungguh. Okey? Dia menuntut ilmu dalam keadaan yang bersungguh-sungguh. Kalau kita cakap kasaba saja, kasaba ilman, so dia just menghimpunkan ilmu je lah. Dia just pergi dengar, ambil sikit, ambil sini sikit, ambil sini sikit. Okay? So kalau kita cakap iktasaba ilman, kat situ kita nampak usaha dia lebih. So memang dia ambil ilmu tersebut, dia buat nota, kemudian dia bermuzakarah lagi dengan kawan-kawan dia. Itu contoh untuk mubalaghah. Alright, itu untuk wazan ifta'ala. Seterusnya kita ada wazan tafa'ala. Tafa'ala. Untuk tafa'ala ni, okay, kalau kita tengok tafa'ala dengan yang sebelum-sebelum ni, ada beberapa yang mereka saling berkongsi makna lah. Saling berkongsi makna. Sebagai contoh, perkataan taqatala. Ini dia. Taqatala. Yang ini dia membawa maksud al-musyarakah. Sebagaimana iqtatala tadi, al-musyarakah. Al-musyarakah juga. Cumanya yang ini dia boleh saling untuk dua ataupun lebih daripada dua. Isnaini au aktsar. Au aktsar. Okey, au aktsar. Sana, nah ya. Contoh Contoh untuk dua Contoh kalau kita cakap dua, kita boleh cakap taqatala Zaidun wa Aliyun. Contoh dia. Okay. Dia juga boleh contoh untuk fi'il lain tajadala Zaidun, okey, wa Aliyun wa Muhammadun. Okay. Dia boleh berkongsi lebih, sama ada dua. Ini contoh untuk dua, berkongsi dengan dua fa'il, dua pelaku. Yang ni berkongsi lebih daripada dua pelaku. Tapi dihukum sebagai ataf lah, ataf. Okay. Macam di atas, Zaid dengan Ali ni berbunuhan lah, saling berbunuhan. Kemudian tajadalah Zaidun wa Aliyun wa Muhammadun. Maksudnya apa? Mereka saling mujadalah ni maksudnya berdebat. Okey, mujadalah, debat lah, tidak debat. Okey, Zaid, Ali dengan Muhammad ni mereka saling berdebat.
Semasa mereka berdebat dengan 3 orang. Itu untuk masuk tafa'ala. Okey? Seterusnya, itu maksud yang pertama iaitu musyarakah. Yang ni saya maksud yang kedua untuk tafa'ala adalah tazahar. Tazahar ni, tazahar at-tazahur. Okey. Tazahur ni maksudnya dalam bahasa Melayu dia ni berpura-pura. Contoh kita ada kat sini. Tanah wama. Okey. Asal dia daripada nama lah. Asal perkataan ni daripada nama. Tanah wama at-tiflu khaufan. Khaufan khaufan min abihi. Contoh. Yang ni apa yang saya biasa buat waktu kecil lah. So, sebab takut dengan ayah, mungkin sebab waktu tidur lambat. Jadi bila nampak ayah bangun je, kita pun buat pura-pura tanah wama at-tiflu khaufan min abih. Dia berpura-pura tidur sebab apa? Takut daripada ayahnya. Contoh. Ataupun tajahala, pura-pura tidak tahu. Tafahama. Tafahama, selain daripada boleh musyarakah saling memahami, boleh juga kita nak buat maksud tafahama dia macam berpura-pura faham pun boleh juga. Tapi tengok konteks lah. Takasala, berpura-pura malas. Okey, berpura-pura malas. So, yang seterusnya dan yang terakhir untuk tafa'ala ini adalah maksud dia yang terakhir. Bukan yang terakhir. Tafa'ala ni ada lagi 2. Adalah tadarrush. Tadarrush. Tadarrush ni maksud apa dah? Apa maksud tadarrush? Adalah berperingkat. Contoh ya. Tazayadal mataru. Maksudnya hujan makin lama makin bertambah. Makin lama makin bertambah. Maksudnya seperingkat. Ataupun cakap hujan makin lebat. Boleh juga. Okey. Takabara batnuhu. Perut dia makin lama makin besar. Batnuhu. Sebab apa? Sebab kita PKPB, tak boleh buat apa-apa, duduk rumah je. Boleh kurang macam tu lah. Boleh juga jadi takabara. Okay. Dan yang terakhir untuk tafa'ala adalah al-mutawa'ah. Okey, al-mutawa'ah ni datang daripada fi'il, untuk tafa'ala ni datang daripada fi'il fa'ala. Contohnya kita ada ba'adtuhu. Okey, contohnya ba'adtuhu. Okey. Aku dan dia saling berjauhan. Aku dan dia saling berjauhan. Ini kisah sedih lah sikit. Ba'adtuhu fa'idal waqtu. Kami saling berjauhan maka waktu pun. Lebih kurang kita nak buat cerita novel sikit kan. Ba'adtuhu fataba'ada.
Okey, ba'adtuhu fataba'ada ma'a mururiz zaman. Nah, kami saling berjauhan, maksudnya aku dan dia saling berjauhan, maka dia telah menjadi jauh bersama-sama dengan waktu. Ma'amur bersama-sama dengan berjalannya waktu. Boleh yang tu ba'adtuhu fataba'ada. Okey? Alright. Seterusnya adalah tafa'ala. Seterusnya adalah tafa'ala. Setakat ni ada persoalan ke? Okay. Tak ada. Ada. Tafa'ala. Okey. Seterusnya adalah untuk fi'il yang kita cakap apa tadi? Tafa'ala. 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 Okey. Contoh yang pertama ataupun maksud yang pertama untuk tafa'ala ni juga seperti wazan-wazan yang sama untuk mazid biharfain, maksudnya adalah boleh membawa maksud al-mutawa'ah. Mutawa'ah. Cumanya yang ni, untuk mutawa'ah ni datang pada fi'il mana? Datang daripada fi'il fa'ala. Dia macam yang pertama tadi lah. Datang daripada al-mudha'aful ain. Okay? Al-mudha'afu al-ain. Dia berkongsi lah. Contohnya apa? Contohnya kita ada perkataan allamtuhu. Allamtuhu. Aku telah mengajarnya. Fata'allama. Maka dia telah belajar. Fata'allama. Ya. Allamani ustazi ilman nahwi fata'allamt. Ustaz aku telah mengajar aku ilmu nahwu, maka aku telah belajar. Okey, contohnya. Itu yang pertama. Sorry. So, selain itu juga, selain daripada mutawa'ah ini, adalah tajannub. Okey? Tajannub. Tajannub. Maksud tajannub adalah kita panggil apa tajannub ni? Tajannub ni macam kita untuk meninggalkan lah. Untuk menjauhkan diri daripada suatu perbuatan. Contohnya apa? Contohnya perkataan tahajjada. Tahajjada. Okey, tahajjada yang kita biasa tahajud, fatahajjad bihi kan.
Tahajjada. Maksud tahajjada ni adalah meninggalkan al-hujud. Apa maksud hujud? Siapa tahu maksud hujud tu apa? Ada. Masya Allah. Ada. Maksud apa? Siapa tahu? Tidur. So, datang daripada hajada. Hajada yang membawa maksud tidur betul, tetapi yang lagi tepat adalah nama lailan. So, kita ada qailulah. Okay? Kita ada hujud. Beza di antara, dua-dua nak maksud tidur. Cuma qailulah tu tidur pada waktu bila? Pada waktu sebelum zuhur. Sebelum zuhur, betul tak? Okay? Hajada adalah tidur pada waktu malam. So jadi kita daripada hajada ni kita tukar, kita boleh buat dia jadi atas wazan tafa'ala yang bermaksud kita meninggalkan tidur. Fatahajjad bihi. Maka dia meninggalkan tidur untuk melakukan apa? Nafilatan. Fatahajjada. Tahajud. Solat tahajud. Solat yang mana kita buat untuk meninggalkan tidur. Kerana apa kita buat solat tersebut? Kita buat ibadah lah. Ketika mana kita meninggalkan kita tidur. Meninggalkan tidur. Contoh yang kedua, ta'at sama. Okey, ini saya padam. Ta'at sama. Padam tak? Maksud ta'at sama adalah meninggalkan al-ithm. Iaitu, nampak? Al-ithm ni kita ada hamzah qata' wadah. Al-ithm, meninggalkan dosa. Tarkul ithm, meninggalkan dosa. Okey. Dan yang terakhir, yang terakhir adalah fi'il ataupun ialah fi'il mazid bil harfain atas wazan if'ala. If'ala. Good. Untuk if'ala ni, poin yang pertama, if'ala ni dia hanyalah fi'il lazim sahaja. Dia bukan fi'il muta'addi. Maksudnya dia tak memerlukan kepada maf'ul bih. Itu yang pertama. Dan yang kedua, biasanya fi'il yang datang atas wazan if'ala ini adalah fi'il yang menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada al-alwan. Okay. Dan juga apa? Al-uyub. Al-uyub. Okay. Menunjukkan kepada alwan dengan uyub, tetapi dalam keadaan apa? Dalam keadaan mubalaghah. Maksud malas, sorry. Kena tulis balik sorry Ini dia al-alwan wal-uyub, dia menunjukkan kepada mubalaghah. Okey, mubalaghah. Contohnya apa? Cuba ada siapa boleh bagi contoh tak untuk ni? If'ala ni. Ada siapa boleh bagi contoh? Fi'il apa yang... Iswadda. Sorry? Iswadda. Iswadda. Okey, boleh? Iswadda boleh. Maksudnya apa? Dia jadi warna merah lah. Iswadda wajhuhu. So, kita nak bagi satu gambaran bahawa kulit ataupun muka dia telah menjadi hitam legam lah kita panggil. Hitam legam. Okay. Selain itu ada lagi ke? Ibyadda. Okey, betul. Lagi? Isfarra. Isfarra.
Ada lagi ke? Ingat tak fi'il ni? Ingat tak fi'il ni? Saya tulis baru lah sekejap. Banyak penting dah. Ingat tak fi'il ni? Sekejap buruk tak tulisan. Okey, macam mana kita nak baca fi'il ni? Macam mana kita nak baca fi'il ni? Jahira. Yes. Jahirah maksudnya apa? So dia ada jahara dengan jahirah lah. So tapi yang saya nak masukkan sini ada jahirah. Dia maksud dia apa jahirah? Silau je. Silau. So ini juga kita boleh buat jadi if'ala iaitu ijharra. Ijharra yang maksud silau yang sangat silau lah. Okay, maksudnya memang sangat silau. Sebabkan panah terik tu memang jadi sangat silau. Ini untuk contoh untuk uyub lah. Tadi kawan kita banyak bagi contoh untuk apa? Untuk warna. Banyak bagi contoh untuk warna. Okay? So, sorry. Ini saya berangin sikit badan. Tak tahu kenapa. Okay. Soalan ihmarra. Jadi saya rasa untuk hari ini kita slow sikit tak apa slow macam ni ke nak laju saya lajulah, tak adalah saya pergi satu persatu macam ni ke nak laju okey macam ni. Okey. Okey macam ni Ustaz. Slow. Okay, Ustaz. Okey, Ustaz. Okey alright, so ada persoalan ya. Untuk hari ini kita fokus kat situ. Yang tadi kita dah tengok al-qismu tsani iaitu at-thulathi al-mazid biharfaini walahu khamsatu abniyah. So maksud yang saya bagi tu kalau antum semua rajin membaca dia boleh lagi membawa maksud yang lebih. Cuma ni saya fokuskan kepada apa yang mudah untuk kita faham lah. Okey, apa yang mudah kita faham. Kalau baca buku saraf, okey, dia ada perbincangan yang lagi panjang. Ada perbincangan yang lagi panjang. Saya rasa tak ada apa-apa soalan. Okey, memandangkan waktu pun dah lewat, saya seganlah nak ambil waktu antum semua untuk lebih-lebih lagi. Jadi, terima kasih pada semua yang hadir pada hari ini. Apa yang kurang dan tidak molek itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya minta maaf sebab banyak kali sendawa. Okey, hari ini berangin sikit. Apa yang baik dan elok itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua diberi kemudahanlah untuk mempelajari bahasa Arab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Jazakumullah khairul jazaa ala hudurikum wa ala husni istima'ikum wa ala husni mutaba'atikum min awwalil hissati ila akhiriha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bonne nuit. Waalaikumsalam.